implikasinya terhadap mahasiswa dan negara. Dan kita akan malam ni akan datang beratus mungkin ada on the way Snuzon, ada yang on the way ada ramai lah tu. Ramai. Dia kena start dulu ramai. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat petang. Barakum, ni hao ma. Hao lah sikit. Okey. Malam ini bertepatan dengan kita punya agenda, iaitu keilmuan. Kita akan berdiskusi, berforum mengenai GST ataupun dikenal sebagai Guran Service Tax, atau nama lain ialah VAT, Value Added Tax, dan juga Consumption Tax, yang mana kita akan lihat implikasinya dari pandangan mahasiswa sendiri, iaitu Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, bagaimana implikasinya terhadap mahasiswa dan negara. Tuan-tuan, puan-puan, panelis yang kita jemput pada malam ini bukan calon-calon orang sangat hebat berhujah dalam hal ekonomi. Saya berjemput segala hormatnya saudara Kamarul selaku duta pro mahasiswa bagi sesi ini untuk keharapan. Segala hormatnya. Yang kedua ialah sahabat saya, sahabat seantero, sama level lah, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, saudara Ganeshwaran Hana. Sebelum kita mulakan majlis, kita duduk dulu lah. Kita mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Sebelum saya memulakan majlis, saya nak jemput lagi nak panggil sahabat-sahabat saya yang kat tepi jalan tu. Tepi jalan, saya tak rasa tak tepi jalan tu sebab ada Pak Gad sendiri yang jaga. Bolehlah duduk dulu. Dan okey, malam ini seperti yang saya katakan, kita akan berdiskusi mengenai GST, Guran Service Tax, bagaimana implikasinya terhadap mahasiswa dan keseluruhan negara. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan secara ringkas panelis kita pada malam ini. Saudara Kamarul merupakan pelajar tahun ketiga Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, dan juga duta pro mahasiswa Universiti Malaya, berasal daripada Kelantan. Berketurunan apa ya? Tak ada keturunan apa ya? Melayu lah. Okey. Dan sahabat saya yang kedua ialah Ganeshwaran Hana, merupakan pelajar tahun kedua Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Ganeshwaran Hana ni, kalau ada siapa yang lihat FB dia sangat cakna dengan isu semasa. Dia ada blog dia sendiri. Kalau lihat, dia ada post kat Malaysia Insider, Frame Nation Today. Ni boleh tengok mengenai hal-hal berkaitan dengan isu semasa. Dan tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kita punya agenda pada malam ini berkenaan dengan GST. Secara ringkasnya, GST atau dikenal sebagai Guran Service Tax dan juga sebagai VAT, Value Added Tax, yang boleh dikenal juga sebagai Consumption Tax, akan diimplementasikan di Malaysia pada berawal April 2015. Hebatnya 1 April 2015 ini, mana tarikh implementasinya juga
sama dengan tarikh awal diimplementasi di Singapura pada 1 April tahun 98 kata silap. Dan 1 April juga lah satu tarikh saya jadi orang rumah saya. Mak saya lah, mak saya bahagia tu. Mak saya lah. Baiklah, soalan saya nak tanya sahabat kiri saya dulu, Danish Wargana. Secara ringkasnya, apa itu GST? Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ahmad. Salam sejahtera kepada penonton-penonton di hadapan saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan segalung penghargaan kepada pihak penganjur dan juga tanya kepada pihak penganjur atas kesudian anda untuk menganjurkan forum ataupun debat ilmiah seperti ini untuk membincangkan isu-isu semasa, bukan sahaja membincangkan isu-isu politik semata-mata. Jadi berbalik kepada soalan sebentar tadi, apa itu sebenarnya GST? Seperti mana yang sahabat saya Muhammad Amal telah perkatakan sebentar tadi, GST ataupun Goods and Services Tax juga dikenali sebagai VAT ataupun Value Added Tax. Nama lainnya juga adalah Consumption Tax. So kalau anda lihat dalam konteks Malaysia, saya ingin bawa ke dalam konteks Malaysia, GST ini adalah satu cukai yang baru, tetapi pada masa yang sama ia apabila diimplementasikan nanti bukan cukai tambahan. Ini perlu kita ingat, kerana orang ramai dekat Malaysia sebut je teks yang baru, cukai yang baru, semua mula gabrak, habis duit aku hilang lepas ni. Tapi sebenarnya cukai GST ini sebenarnya adalah satu sistem yang kita anggap sebagai satu yang cukup efisien berbanding dengan sistem yang kita ada sekarang. Buat pengetahuan anda, sekarang ini Malaysia pakai sistem yang kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil archaic, cukup lama, iaitu SST, Services and Sales Tax. Ini akan kita tukar dengan GST pada 2015 nanti. Jadi kalau kita lihat apa itu GST, GST seperti yang saya katakan tadi adalah Consumption Tax. Setiap benda yang anda beli, anda akan bayar cukai. Itu secara ringkasnya, setiap satu perkara. Tapi di Malaysia ini atas dasar keprihatinan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan telah mengatakan bahawa 3,000 essential items ataupun perkara-perkara yang produk-produk kita gunakan dalam kehidupan seharian akan dikecualikan daripada GST. 3,000, lebih kurang 3,000. Ini atas keprihatinan kerajaan untuk mengurangkan beban cukai terhadap golongan berpendapatan rendah dan berpendapatan sederhana. So bagi saya itulah serba ringkas tentang GST. Okay, terima kasih Daniel Wargana. Sudah menyeberang jalan rupanya tak sini tadi. Okey, yang panelis yang kedua, Saudara Kamarul, berkaitan dengan GST. Kalau kita lihat apakah kesannya secara keseluruhan terhadap mahasiswa terlebih dahulu GST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya segani lah, sahabat di diri saya, saudara kursi majlis, saudara Muhammad Amal, pengarah untuk program bajet hari itu yang adakan dekat Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran bersama dengan sahabat Danish Wargana dan saudara rakan ahli panel Danish Wargana, seterusnya sahabat-sahabat saya daripada PMRUM, daripada ProM, tidak lupa juga kepada security guard, abang-abang pakar yang tidak pernah tidak hadir ke program kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi menjadi penonton setia kepada setiap kali program-program pro mahasiswa. Secara jujurnya lah pada malam ini, sahabat-sahabat saya sekalian, saya mewakili pro mahasiswa. Tapi rakan di sebelah saya pada malam ini yang kita hadirkan ini adalah
pemikir yang selalu menulis, yang selalu membaca, yang selalu menganalisis isu-isu ini, isu-isu ekonomi dari segi lokal maupun global. Dan pada malam ini jangan hukum saudara saya ini sebagai pro mahasiswa, kerana dia salah seorang daripada penganalisis lah daripada kalangan pelajar dekat Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Dan secara jujurnya tuan-tuan, saya nak tambah sedikit apa yang Amar cuba lontarkan kepada saudara garis suara kanan. Yang ini perlu sahabat-sahabat saya tahu tentang government service tax, government services tax. Dan secara jujurnya lah, pada malam ini mahasiswa tidak pernah lagi untuk bincang perkara-perkara yang kritikal macam ni. Yang saya rasa isu-isu yang macam ni patut dibincangkan oleh mahasiswa. Dan saya jujurnya pada malam ini, sahabat-sahabat saya, government services tax ini, yang pertama sekali saya nak nyatakan, saya tak setuju kerajaan Waimah Pakatan Rakyat sekalipun mereka perkenalkan ataupun mereka bincangkan dalam satu perkara, satu masa yang amat singkat. Mereka bentangkan dalam Belanjawan 2014, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengoklah dalam Belanjawan 2014, berapakah tempoh masa yang diperuntukkan untuk sama-sama Perdana Menteri bentangkan tentang government services tax, good and services tax. Terlalu singkat sehingga kepada rakyat yang tengok TV sekalipun tidak mampu untuk nak tengok perkara itu secara jelas. Saya tahu mahasiswa pada hari pembengar bajet, saya sendiri yang membentangkan dekat Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran bersama dengan rakan-rakan dekat makmal komputer untuk sama-sama kita tengok. Tapi cukup, saya rasa cukuplah. Kerajaan bentang dalam tempoh masa yang terlalu singkat. Tidak sempat untuk kita nak tengok apakah sebenarnya kerajaan nak buat perincian daripada good and services tax yang akan dilaksanakan di Malaysia, tuan-tuan. Kalau di United Kingdom, Australia, Singapura sekalipun, mereka ada satu masa yang khusus untuk bincang perkara ini, untuk bentangkan perkara ini, supaya perbahasan ataupun dalam United Kingdom mereka ada kongres. Perkara ini dibincangkan secara masak, tuan-tuan, sebelum diluluskan. Maksudnya, tuan-tuan, government services tax ini perlu dijadikan usul. Usul ini apabila dia dijadikan usul dalam parlimen, dia akan dibahaskan sebelum diluluskan. Tapi pada hari ini yang kerajaan buat adalah kerajaan masukkan dalam belanjawan, dan belanjawan itu telah lulus, tuan-tuan. Akan lulus. Hanya akan diperbahaskan secara umum tentang government and good and services tax. Hanya diperbahaskan secara umum. Dan kalau kita tengoklah di Malaysia ini pun, dalam kalangan menteri-menteri dan kerajaan walaupun Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional sekalipun, hanya membincangkan good and services tax ini, saya rasa pada tahun 2009 baru saja diperkenalkan untuk sama-sama kita perincikan. Terlalu lama masa untuk diambil. Nak katanya di sini pada zaman Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, bukan saya nak puji secara 100% apa yang dilaksanakan Tun Dr. Mahathir, sehingga beliau idea beliau dalam mengatasi krisis keuangan Asia 1997 itu pun dinilai oleh pakar ekonomi dunia sebagai idea yang sangat bagus. Sekarang ini Malaysia kekurangan idea ke? Sehingga kita ambil apa yang orang dah laksanakan, perincikan apa yang kita nak laksanakan di Malaysia. Kita tak ada idea sangat baru, sedangkan kita tahu apa yang sedang berlaku dalam ekonomi kita sekarang, tuan-tuan sekalian. Kita sendiri tahu apa yang sedang berlaku. Dan secara jujurnya lah, saya mencadangkanlah, walaupun cadangan ini mustahil akan berlaku lah, GST ini dijadikan satu usul dalam parlimen sebelum ia diluluskan. Mesti perbahaskan secara masak, dan pada masa tersebut kesedaran kepada rakyat mesti
kepada sambungan saya nak sambungkan apa itu GST yang sebenarnya. GST ini tuan-tuan, seperti yang saudara garis suarakan bagi tahu tadi, kita sekarang ini melaksanakan SST. SST. Maksudnya SST dekat sini, cukai yang seperingkat. Satu kali sahaja barang itu dikenakan cukai. Tapi bezanya dengan good and services tax tuan-tuan, setiap kali ditambah nilai, kerajaan akan kenakan cukai. Contohnya lah, contohnya dekat sini sebelum ini, kita makan KFC, kita makan Pizza Hut. Pernah tak saudara-saudari tengok dekat bil? Ada dekat Pizza Hut 10% saya rasa, dekat KFC 6%. Itu SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Satu kali sahaja dikenakan terhadap pengilang. Satu kali sahaja dikenakan tuan-tuan. Kalau kita belajar secara mikro lah, apabila kerajaan melaksanakan satu kali cukai, semakin bertambah cukai, semakin luas dia punya ruang untuk pengecilan saiz market. Maksudnya kesannya kepada market ini amat besar tuan-tuan. Saya tak nak terangkan secara mikro. Nak katakan di sini GST ini cukainya secara multi peringkat akan dikenakan. Contohnya pekilang. Contohnya kerajaan sebelum ini mengenakan cukai kepada pekilang 10% contohnya. Dan kalau ikut SST, satu kali itu sahaja kerajaan perkenakan cukai tersebut 10%. Kalau GST tuan-tuan, pekilang sekarang ini kerajaan kenakan 6% contohnya. Setiap kali value added tuan-tuan 6% dan 6%. Pekilang kepada pemborong kepada peruncit, peruncit baru sampai kepada pengguna. Berapa kali kita nak kenakan cukai? Kalau ikut secara logiknya, itu sangat bagus untuk kita cakap GST ini mampu untuk meningkatkan hasil negara kita. Lepas ini saya rasa saudara ahli panel, rakan ahli panel saya akan terangkan kesan-kesan kepada negara. Kalau kita lihat kepada mahasiswa lah, saya buat kajian tuan-tuan. Saya bukan nak tipu, malam ni saya tak bawa laporan tahunan Universiti Malaya daripada tahun 2009 kepada tahun 2012, saya tak bawa. Tapi saya nak bentangkan dekat sini, insyaAllah saya akan bentangkan pada masa akan datang. Nak katanya di sini tuan-tuan, pemegang paling ramai dekat Universiti Malaya adalah PT-PTN. Pelajar yang memegang PT-PTN paling ramai dekat Universiti Malaya berbanding dengan orang yang dapat beasiswa tuan-tuan. Berbanding orang yang dapat JPA, berbanding orang yang dapat ini. Dan banyak barang, contohnya lah buku, contohnya alat tulis yang kita guna adalah banyak digunakan oleh golongan. Kalau yang dapat pay negara Malaysia itu lagi banyak lah. Satu semester yang dapat satu semester silap, satu semester. Dan saudara saya boleh nilai lah kesannya kepada rakyat itu, kesannya kepada mahasiswa yang tidak ada gaji tetap ini, yang guna banyak barang, yang terlibat dengan GST ini. Saudara saya boleh nilai, ada yang saya nak ceritakan, ada yang rakan-rakan kita ini yang dapat PT-PTN tuan-tuan, dia makan sekali sehari. Ada yang makan, pergi jumpa dengan saya, makan dekat kedai, hanya makan nasi dengan sayur. Dan yang saya tak tengok pun tak tahulah macam mana. Itu realiti mahasiswa ni dekat Universiti Malaya. Antara ramai pelajar yang menerima beasiswa. Kalau dekat universiti lain saya tak tahu tuan-tuan. Dekat Universiti Malaya itu sebegitu rupa lah. Dan kalau diturut kenakan good and services tax ini, sekali-sekali boleh nilai apa kesannya kepada mahasiswa. Dan saya rasa cukuplah sebagai pembuka. Saya pulang balik mic kepada saudara Kusmalius. Izinkan saya untuk mencelah. Ni tadi saudara panelis Muhammad Kamarul ada nyatakan tentang government services tax. Terasa mungkin beliau tersalah sebut ataupun mungkin sumbernya salah. Cuma sekarang government services tax dengan goods
services tax adalah dua perkara yang berbeza. Sebenarnya kalau anda lihat, government services tax memang sedang diimplementasikan di Malaysia. Kalau kita kata SST, namanya adalah Sales and Services Tax, secara skop yang besar lah. Tapi kalau Goods and Government Services Tax, ini adalah 6% yang anda bayar di KFC. Kalau anda lihat bil Astro anda bayar 6%. Itu kita secara ringkas ni kita panggil Services Tax, tapi secara panjang ni Government Services Tax. Ini berbeza dengan Goods and Services Tax yang akan diimplementasi oleh kerajaan pada tahun 2015 nanti. Dan saudara Kamarul ada sebut sebentar tadi bahawa GST ini telah akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam tempoh yang cukup singkat, tidak cukup perincian. Ingin saya katakan di sini, ini adalah sumbernya, saya quote daripada hasil kertas kerja CPSS ataupun Center for Public Policy Studies asli, kumpulan pemikir untuk kawasan Asia. Mereka mengatakan bahawa perbincangan untuk implementasi GST ini telah bermula seawal 1989 lagi, iaitu lebih daripada 2 dekad dahulu. Namun setiap kali benda ini dibawa ke Parlimen, dulu kita tak bawa sekali dalam bajet kita sekarang ni. Dulu kita bawa khas untuk GST. Tapi setiap kali dibawa, ia ada tentangan. Ia ada tentangan daripada rakyat maupun daripada ahli Parlimen, terpaksa ditunda sampai sekarang, di mana sekarang ni PM kata kita tak boleh tunggu lagi, sudah terlalu lambat, kita implement sekarang. Dan sebut pasal tadi Pizza Hut, Kamarul ada cerita sekarang kita pergi Pizza Hut kita bayar 10%. Kalau anda lihat balik receipt Pizza Hut, sebenarnya anda membayar 16%. 10% adalah service charge, bukan service tax. Itu adalah charge untuk anda bayar kepada waiter atau waitress kat dalam. Setiap kali anda panggil, dia akan datang, itu service charge yang anda bayar. 6% adalah service tax lah, macam yang saya katakan sebentar tadi. Dan cara implementasi yang Kamarul terangkan sebentar tadi, bagi saya cukup berbeza dengan apa yang bekas dekan Fakulti Ekonomi terangkan dalam artikelnya di The Star. Datuk Fong San On, bekas dekan FTA, mengatakan bahawa walaupun GST ini adalah macam Kamarul cakap tadi, value added tax, pada setiap stage akan dikenakan GST. Namun anda kena ingat, ini adalah untuk SST. Pada setiap stage akan dikenakan, contohnya kita ambil SST 6%. Setiap stage akan dikenakan 6% bawah SST. Tapi anda tak lihat, anda tak tahu kerana benda ini tidak dinyatakan dengan jelas kepada anda. Anda terus terima resit akhir, bil akhir mengatakan ini harganya. Tidak pernah dinyatakan sebelum ini berapa service tax yang telah dikenakan kepada anda. Namun dalam GST, macam Kamarul cakap tadi, memang dia akan dikenakan pada setiap stage. Tapi kalau anda melihat dengan teliti, setelah pekedai ataupun pekilang dikenakan tax pada setiap stage, mereka boleh dapat refund balik daripada kerajaan. Contohnya, kita ambil tepung untuk buat roti lah. Okay? Kita Malaysia kita tak keluarkan roti, tapi tepung roti itu contohnya, orang yang keluarkan tepung roti akan membayar 6% GST. So dia akan kenakan pada harga dia. Tapi ia 6% ini akan dibayar kembali oleh kerajaan. Dan kemudian tepung ini sampai kepada bakery. Bakery akan bayar lagi 6%, tapi akan di-refund balik oleh kerajaan. Akhir sekali cukai harga yang sampai kat kita, pembeli, tidak termasuk GST. Maksudnya hanya kita akan membayar 6% tersebut, dan bukannya setiap stage akan bayar. So ini yang mungkin akan membuatkan anda fikir, kalau macam itu mesti bawah SST kita akan dapat lebih banyak, kerajaan akan dapat lebih banyak revenue ataupun pendapatan. Kenapa kerajaan nak pergi untuk GST? Ini kerana anda kena lihat SST, Sales and Services Tax, hanya dikenakan untuk beberapa barang di Malaysia. Namun GST akan dikenakan untuk semua barang di Malaysia kecuali 3,000 barang yang telah dikecualikan cukai. So sebab tu kita juga panggil GST ini sebagai broad base. SST ini narrow base, hanya setengah barang dikenakan. Tetapi SST ini setiap stage akan dikenakan, dan pekedai tidak akan di-refund balik oleh kerajaan, menyebabkan harga kita menjadi mahal.
Contohnya dalam GST kalau anda lihat, tambah ini nanti saya terangkan nanti. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tuan-tuan mahasiswa-mahasiswi, kalau kita lihat cukai ini, sistem yang kita guna pakai ini ataupun cukai ini adalah satu sumber kerajaan yang sangat penting, yang mana peratusan hasil kerajaan dari DKI NK melebihi 15%. Dan kalau kita sebelum nak faham GST terlebih dahulu, kita perlu faham kenapa kerajaan tukar daripada SST ke GST. SST adalah service tax, the peratus ataupun rate persen ialah 10 dan 5% pada 10 dan 6% pada sale and service respectively. So, saya nak tanya saudara Kamarul. Kamarul? Okey. Okey. Okey, saudara Kamarul boleh mencerna ataupun boleh menjawab, ataupun soalan saya berkaitan dengan apa beza yang SST yang sekarang digunakan dengan beza GST yang akan digunakan oleh kerajaan. Dan maklumat yang ingin saya tambah ialah sekarang ini tidak ada maklumat yang jelas bagaimana model GST itu yang akan digunakan pakai oleh kerajaan, dan mungkin ia akan menjadi perdebatan sehingga ramai sebagai contoh MTUEC juga menolak GST ini sebab mereka tidak mendapat model yang lengkap dari kerajaan bagaimana GST ini ingin diimplementasikan di negara kita. So soalan saya tadi, apa beza SST dan GST, dan mungkin saudara boleh menjawab pada apa yang dihujahkan oleh Novel Kena. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya respon sedikit daripada saudara Ganesh Suara itu. Sebenarnya saya ada beberapa lah yang saya nak cuba perkara yang bertentangan pendapat antara kami. Yang pertama sekali yang saya cakap tadi, government service tax itu satu kesilapan, good and services tax. Yang kedua adalah tentang memang betul apa yang saudara Ganesh Suara beritahu, dia diperbahaskan dah lama dah. Cuma anda dapat perhatikan tak, Parlimen kita pada sebelum ini tidak pernah ada secara langsung ataupun yang boleh menyebabkan rakyat tengok secara langsung tentang perbahasan apa yang sedang berlaku dalam Parlimen. Sekarang ini sudah dilaksanakan, sebenarnya dah dilaksanakan lama dah di luar negara. Dan saya cuba cakap tadi tentang dia diperbahaskan secara umum sehingga rakyat pun nak sendiri tahu apa itu GST. Sebelum ini rakyat tak tahu apa itu GST. Sehingga sekarang ini kalau setiap lama lah kerajaan dah perbincangkan secara mendalam tentang perkara ini dan dimasukkan dalam Parlimen dan ditolak dan dimasuk dalam Parlimen dan ditolak. Kenapa rakyat yang berumur 30 tahun dah masih tidak tahu apa itu GST? Dan sekarang ini orang-orang macam ni nak tahu apa itu GST. Sebab itulah dia gelombang ini menjadi satu yang sangat hangat untuk diperbincangkan dalam masyarakat apabila berlaku pendedahan secara total. Rakyat boleh dapatkan maklumat yang cukup jelas daripada sumber-sumber yang sahih. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang saudara Ganesh Suara beritahu tentang sumber daripada CPSS, yang memang ada sumber daripada CPSS. Saya selalu merujuk kepada sidang meja bulat yang dibuat oleh singkatan nama dia asli, yang dibuat oleh Tan Sri Dr. Kamal Saleh yang datang hari itu. Lepas tu Profesor Dr. Jomo yang dulu pernah jadi dekan di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, pakar dalam ekonomi industri, dan beberapa lagi pakar ekonomi yang ada dalam meja bulat tersebut. Mereka pun ada bertentangan banyak pendapat sebab perincian GST yang akan dilaksanakan itu berbeza setiap negara dalam certain perkara. Contohnya dekat United Kingdom macam ni, dekat dia ambil, tapi konsep dia sama. Dalam perincian dekat United Kingdom macam ni, dekat Thailand macam ni, dekat Singapura macam ni. Okey, itu yang pertama. Yang perbezaan tadi, saya rasa kita berbincang masih lagi berputar kepada apa itu GST, perbezaan GST dengan SST. Ya, macam yang saudara Ganesh Suara beritahu ya, itu tentang SST, GST.
yang saudara perlu jelas sebagai orang awam, sebab secara mikro kalau kita nak terangkan secara mikro memang susah nak faham. Macam kami belajar dekat Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran pun ambil masa untuk faham satu persatu secara mikronya. Dan untuk nak terangkan kepada golongan-golongan orang awam yang belajar pakar dalam bidang sains, engineering, dalam bidang bahasa, jadi kami nak tak boleh terang secara mikro, kena terangkan secara gambaran konsep asas apa itu GST dan apa itu SST. Dan sebagai yang mana yang saya terangkan tadi, dia good and services tax ini yang saya boleh cakap hanyalah dia akan dikenakan multi peringkat yang kita bincangkan secara garis suara apa kita beri, dan sales and services tax itu hanya dibincangkan dikenakan satu kali pada setiap kali barang itu dikeluarkan daripada kilang. Okey, tentang perkara tersebut. Tapi isunya di sini tuan-tuan sekalian, adakah GST dan GST ini mampu dilaksanakan di negara kita? Isunya perkara tersebut. Isunya kita berbincang GST dengan SST ini hanya untuk pengetahuan asas. Tapi isu yang paling jelas kita nak bincangkan pokoknya, adakah GST ini sesuai untuk kita laksanakan dalam negara kita? Bukan saya kata GST ini tidak ada positif, sangat positif. GST inilah antara cukai yang paling banyak untuk kerajaan pungut hasil, tuan-tuan sekalian. Paling banyak untuk kerajaan pungut hasil. Tetapi sebagai yang saya nak bagi tahu, dekat Singapura tuan-tuan, pendapatan per kapita rakyat dia jauh lebih tinggi daripada negara kita, dan jurang antara orang yang paling kaya dengan orang yang kaya dengan orang miskin hampir bukan jurang yang sangat besar seperti yang berlaku dalam Malaysia sekarang. Dan kalau kita lihatlah di United Kingdom, di beberapa negara yang mengimplementasikan good and services tax ini, jurang pendapatan antara rakyat dia itu dengan melaksanakan GST ini masih lagi dapat dikawal, tuan-tuan sekalian. Saya nak sebutlah tentang apa yang sedang berlaku dalam keadaan ekonomi negara kita ini yang menyebabkan kerajaan nak sangat untuk kita laksanakan good and services tax ini, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihatlah, saya nak sebut, kalau yang ini selalu diperbincangkan, pergilah mana-mana dialog pun dia akan sebut tentang hutang negara sekarang, mencecah 53% daripada KDNK negara kita. Itu hutang yang secara total, secara direct. Memang hutang dalam negara kita, kalau kita bercakap dengan pakar-pakar ekonomi, hutang dalam negara kita ini hanya hutang domestik yang dipunyai daripada bank-bank tempatan, dipunyai daripada syarikat-syarikat GLC, bukan daripada syarikat-syarikat luar negara ataupun Bank Dunia, IMF, bukan. Tapi tuan-tuan mesti ingat, itu hutang secara direct, hutang orang panggil contingency debt, hutang kontingensi yang kerajaan ada sekarang adalah bernilai 147 bilion. 147 bilion, tuan-tuan. Itu hutang yang dijamin oleh syarikat GLC. Penjaminnya adalah syarikat GLC, syarikat berkaitan kerajaan. Kalau kita tengok Akta Pinjaman Tempatan 1959, kalau kita tengok perincian dia, mana-mana kerajaan yang memerintah negara Malaysia ini tidak boleh melebihi 55% hutang. Tidak boleh melebihi 55%. Dan kalau kita tengok 53%, kenapa kerajaan tidak masukkan contingency debt itu untuk pengiraan hutang negara? Kalau kita tengoklah, kalau dicampurkan, lebih daripada 55% dah hutang negara kita, tuan-tuan sekalian. Lebih daripada 55% melanggar Akta Pinjaman Tempatan. Ini bagus, kita nak laksanakan GST, tuan-tuan sekalian. Itu saya sebutkan dari segi hutang. Lepas itu dari segi, kalau kita tengoklah, apabila good and services tax ini dilaksanakan di Malaysia, tuan-tuan, ia akan melibatkan ke semua orang. Tak kira orang tu kaya ke ataupun orang miskin, siapa guna dia bayar. Yang tu yang konsep yang selalu kita dengar, yang saudara garis suara kanan pun dibagi tahu.
Tapi pokoknya dekat sini tuan-tuan sekalian, Good and Services Tax ini dia dikenakan sama taraf dengan orang kaya dengan orang miskin. Semua sama. Siapa guna dia bayar. Dia bayar cukai tersebut. Dan persoalan yang saya nak timbulkan dekat sini, kenapa kerajaan menyepi? Kenapa kerajaan menyepi dalam berbicara tentang capital gain tax? Capital gain tax ini tuan-tuan cukai yang patut dikenakan terhadap orang-orang yang main saham, orang-orang yang buat pelaburan. Setiap kali diutarakan capital gain tax ini, kerajaan cakap okey, kita nak membuat kita punya pasaran saham itu fleksibel. Tapi pokoknya dekat sini, orang-orang yang buat pelaburan itulah orang-orang yang paling kaya, orang yang banyak terima duit. Kalau kita kenakan cukai, benda ini sudah dikenakan oleh banyak negara maju. Dan kalau kita bercakap GST ini sudah kita nak tiru negara-negara maju. Negara maju juga melaksanakan capital gain tax, cukai perolehan capital yang dikenakan kepada orang yang main saham, orang yang buat pelaburan ini. Saya nak pertikaikan sebab orang yang macam ni, orang-orang yang ada duit, orang yang kaya. Kalau Good and Services Tax ini tuan-tuan, kita laksanakan, orang miskin yang guna barang pun kena, mahasiswa yang guna barang tersebut pun kena. Semua orang yang akan kena kepada cukai yang akan dilaksanakan, akan disambung kemudian insyaAllah. Terima kasih saudara Kamarul atas perincian yang cukup lebar-melebar. Saya pun tak sabar nak mikrofon macam ni. Okey, terus sambunglah kepada saudara Ganeshwar Regana. Mungkin boleh disambung apa yang saudara Kamarul berbicara. Sebelum itu saya nak pun mana-mana audiens yang agak jauh tu boleh dekat lagi, yang kat luar tu sini lah, yang jauh tak dengar ni. Okey, apakah implikasinya seterusnya terhadap mahasiswa? Sebab kita tak sampai lagi apa implikasi secara khusus terhadap mahasiswa. Kita tengok daripada negatifnya dulu, baru kita akan lihat positif. Positif kita akan serahkan kepada dua positif negatif lah. Ulang. Okey. Terima kasih saudara Ahmad. Kalau kita nak fokus kepada mahasiswa, cukup susah sebenarnya, sebab mahasiswa ni adalah satu kumpulan pelajar yang kadang-kadang tak boleh pun kita kategorikan sebagai golongan yang sedang bekerja ataupun golongan yang sedang siapa-siapa yang belajar ekonomi tahulah, golongan pekerja di mana-mana bahagian dunia pun kita kategorikan daripada umur 15 hingga 64 tahun, tapi tidak boleh termasuk pelajar. Jadi mahasiswa ni kita suka nak masukkan dalam golongan tersebut. Namun bagaimanapun, mahasiswa juga merupakan penduduk sesebuah negara, dan apa-apa juga yang berlaku kepada sistem ekonomi akan turut mengakibatkan kebaikan dan keburukan kepada mahasiswa. Kalau dari segi mahasiswa, saya kata mungkin dari segi harga barang itu akan menjadi salah satu faktor ataupun menyebabkan impak kepada mahasiswa. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, harga barang, apa yang akan berlaku kepada harga barang di Malaysia andai kata GST dilaksanakan nanti, ini menjadi satu persoalan yang cukup besar. Pihak kerajaan mengatakan harga barang akan turun, pihak pembangkang kata harga barang akan melambung tinggi. Jadi yang mana betul, yang mana salah? Okey, untuk itu saya telah sediakan satu analisis yang bagi saya cukup ringkaslah. Saya ringkaskan, saya kategorikan harga barang akan berlaku 3 perubahan, 3 stage, bukan stage, 3 keadaan. Harga barang yang pertama akan kekal, setengah barang akan kekal harganya, setengah barang akan kurang harganya, dan setengah barang akan meningkat harganya. Barang bagaimana yang akan kekal harganya? Contohnya KFC. Anda pergi beli KFC, sekarang anda bayar pun memang 6%, Sales and Services Tax. Lepas GST pun anda akan bayar 6% juga. Cuma namun ni kita tukar GST. So untuk KFC harganya akan sama, Astro harganya akan sama. Untuk kereta, sekarang sales tax yang anda bayar untuk kereta adalah 10%. Ini tak termasuk import tax ataupun excess duty lagi. Sekarang anda bayar 10% untuk sales tax. Andai kata GST diimplementasikan nanti, harganya akan turun sebanyak 4% kerana GST adalah 6%. GST ini adalah flat rate, maksudnya semua barang akan dikenakan secara kadar yang sama, 6%.
untuk harga kereta yang akan turun. Pada jadi tadi ada yang tak kekal, ada yang kekal, ada yang akan kurang. Apa barang yang akan naik? Seperti yang telah saya katakan tadi, bukan semua barang di Malaysia dikenakan SST. Maksudnya ada setengah barang tidak dikenakan cukai langsung. Pada barang-barang seperti inilah akan dikenakan 6% cukai, dan ini akan menyebabkan impak yang cukup, macam mana nak cakap, impak yang cukup membingungkan lah bagi rakyat Malaysia, khususnya juga untuk mahasiswa. Mahasiswa kalau kita tengok, selalu kita nak beli barang macam buku. Kalau kita beli buku lah, kita mungkin nak tengok di pawagam, tengok movie sebagainya. Benda ini kalau diimplementasikan GST, maksudnya kita kena bayar lebih 6%. Ini akan mengakibatkan kita macam mana, kewangan kita akan merosot lah. Kita akan keluarkan duit lebih. Kerana setiap benda yang kita beli, setiap buku, setiap movie yang kita pergi, semua yang kita akan bayar, dan kita akan end up tak ada duit langsung. Itu pandangan saya lah tentang impak kepada mahasiswa dari segi kos tarikh hidup. Dan sekarang inflasi pun macam tinggi, ditambah pula dengan GST, mungkin ini akan menyebabkan lagi poket kita pun jadi lebih kosong pada masa depan. Mungkin. Okay. Poket kosong malah kosong lah, akan kosong, dia akan berkurang isinya. Okey, saya akan open floor sekejap lagi, tapi sebelum saya nak open floor, boleh tak saya punya soalan? Saya akan tujukan soalan dulu kepada Saudara Kamarul. Boleh. Okey. Oh, tak ada air. Kita punya benda minta air macam ni. Ini orang dia. Okey. Adakah dengan situasi wakil di Malaysia ini dengan kenaikan harga barang, walaupun ada sesuatu barang yang tidak dikenakan dengan cukai, contohnya ada benda yang tidak, contohnya bahan seperti ikan ataupun ayam tidak dikenakan cukai, tak harga melambung. Dan adakah situasi yang berada sekarang ini dengan kenaikan harga minyak, subsidi bulan ditarik dan sebagainya, sesuai untuk diimplementasikan GST kepada rakyat Malaysia, di samping kita punya taraf panggil inequality income pada rakyat Malaysia. Sebab syarat-syarat untuk memastikan GST berjaya ialah successful GST is contingent on income inequality. Saudara Kamarul, sila jawab. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam ini kita secara khususnya nak bincang GST, Good and Services Tax. Tapi apabila Saudara Amar berbicara tentang perkara yang buka skupnya lebih besar, tentang kenaikan harga minyak, tentang rasionalisasi subsidi terhadap beberapa barang yang sedang berlaku dekat Malaysia, dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, dengan keadaan hutang negara, sesuaikah kita laksanakan GST? Itu soalannya. Lebih kurang macam tu. Saya nak bagi tahu kepada saudara-saudari sekalian, pandangan saya terhadap belanjawan secara gambaran secara asas lah, tentang apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak bentangkan dalam Parlimen baru-baru ini. Secara kasar, keseluruhan overview belanjawan 2014 adalah belanjawan yang matlamatnya hanyalah untuk menurunkan defisit fiskal secara total. Pelaksanaan beberapa perkara itulah, banyak perkara yang dikhususkan itu berkisar bagaimana kita nak tingkatkan hasil negara, nak kurangkan hutang. Dalam masa 6 tahun yang akan datang ini, untuk kita mencapai visi Tun Dr. Mahathir Mohamad, wawasan 2020 kalau siapa yang ingat, yang dirasmikan pada tahun 1991. 6 tahun lagi tuan-tuan, dengan hutang negara kita 53%. Hutang kita 53% dalam masa 6 tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak tidak punya pilihan. Macam mana dia nak isi 6 tahun ini untuk jadikan negara Malaysia ini negara maju. Dengan dia punya slogan untuk naikkan pendapatan per kapita rakyat. Itu saya setuju. Untuk naikkan pendapatan per kapita rakyat. Tapi belanjawan pada kali ini hanya berkisar tentang perkara tersebut. Pada tahun yang rasanya pada tahun 2014 ekonomi kita berkisar tentang
tentang macam mana kerajaan nak naikkan hasil, nak kurangkan defisit fiskal. Target dia daripada 4% berkisar lebih kurang 4% kan kepada 3.5%. Dengan keadaan yang macam ini, sesuaikah kerajaan kita melaksanakan good and service tax? Kali kita ikut pandangan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia cadangkan kepada Perdana Menteri kita untuk laksanakan good and service tax ini secara berperingkat-peringkat. Tapi saya pun tak nampak apakah perincian Tun terhadap berperingkat-peringkat tersebut. Yang macam mana? Barang-barang itu setengah barang sahaja ke, ataupun barang yang digunakan oleh orang kaya ke? Dia bercakap tentang asas yang umum. Tapi pokoknya pada malam ini, soalan yang dituju kepada saya, sesuaikah dengan keadaan yang macam ini kerajaan melaksanakan good and service tax? Bagi saya, tidak sesuai langsung. Saya cakap terus terang, tidak sesuai langsung. GST ini sangat bagus untuk kita bincangkan secara lebih mendalam. Tapi apa yang kita nak bincangkan sekarang, kerajaan mesti pastikan dulu orang-orang yang berada di peringkat bawahan ini yang pendapatannya lebih kurang daripada 100 ringgit banyak. Kalau kita ikut statistik, saya tak boleh sebut statistik yang berapa pada malam ini, takut silap bercakap tentang depan tuan-tuan. Orang yang pendapatannya lebih daripada paras 200 ringgit, walaupun kita ikut indeks yang dibentangkan oleh Perdana Menteri hanya berkisar tentang 1.2% miskin tegar dalam negara kita. Tapi kalau kita ikut kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa jurnal yang saya baca, pensyarah-pensyarah universiti, tentang orang yang bawah paras pendapatan RM200 ni tuan-tuan, bersalahan tidak sama dengan angka yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Saya tak tahulah, mungkin metodologi yang lain-lain yang digunakan. Mungkin kita bersangka baik, mungkin cara kajian itu berdasarkan kriteria yang lain. Tapi amat berbeza tuan-tuan apa yang dijalankan oleh pensyarah-pensyarah universiti menjalankan kajian tentang paras miskin tegar dalam negara kita ini. Dan profesor dekat Fakulti Ekonomi ada seorang, Profesor Dr. Fatimah Kari, yang secara khusus mengkaji tentang paras kemiskinan dalam Malaysia ini. Dengan keadaan yang macam ini tuan-tuan sekalian, pandangan bagi saya memang tidak sesuai langsung untuk kerajaan laksanakan good and services tax. Tetapi cadangan saya, GST ini mesti kita bincangkan secara lebih mendalam, secara lebih panjang lebar. Memang GST ini sangat bagus, tapi tumpuan kerajaan sekarang mesti tumpukan kepada macam mana kita nak dia dalam ekonomi ini ada dua, ekonomi development dan ekonomi growth. Dia dua-dua ini. Tapi apa yang sedang berlaku sekarang ini, kerajaan cuma nak tengok ekonomi growth berdasarkan angka pertumbuhan bangga dengan 9%. Okey, pertumbuhan suku pertama negara 9%. Dia ada dua perkara untuk kita nilai sebuah negara itu maju ataupun tidak. Economic growth dengan economic development. Economic development, tuan-tuan sekalian, tentang bagaimana kerajaan melaksanakan dia punya tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Contohnya dengan kadar kemiskinan, contohnya dengan kadar jangka hayat, kadar tentang taraf pengangguran, macam tu. Ekonomi development. Dengan ekonomi growth ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Tapi bajet dalam bajet 2014 ini hanya berkisar tentang bagaimana kerajaan nak mencapai ekonomi growth, tanpa melihat kepada ekonomi development yang lebih mendasar kepada rakyat dan orang-orang bawahan di luar sana. Bagi saya, pendapat tadi adalah tidak sesuai langsung buat masa sekarang, dan kerajaan mesti tumpukan untuk tengok balik perkara-perkara asas yang perlu memang betul untuk kita nak kurangkan hutang itu satu, tapi jangan sampai kita matlamat nak kurang hutang itu sampai dia membebankan rakyat. Terima kasih Saudara Kamarul. Di samping kita boleh fokus tentang hal GST, kita mungkin boleh lebih broad sikit kita pandang di TPPA, dan saya cadangkan agar penganjur boleh buat satu forum lagi, ada public forum berkenaan dengan TPPA. Kita jemput sendiri orang luar lah yang expert benda ni. Saya ada sahabat saya daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu,
dia suruh saya buat aktiviti di dekat UM. Dia kata saya sudi untuk datang sebab dia ni memang anti TPPA. Nama dia Saudara Alam Faizali, dan kalau boleh dia nak datang, dan insyaAllah kita punya security pun bolehlah longgarkan sikit lah. Okay? Okay, saya open floor, saya akan tanyalah, saya akan buka pada satu-satu yang ada soalan. Ada? Kalau saya suruh tanya kenapa ni? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dependent audience select. Saya dah mendengar berkaitan dengan perbincangan GST sebelum pada ini dalam YouTube dan sebagainya. Perbincangannya berkaitan, dia dependent tersebut menjelaskan bahawasanya GST ini diperkenalkan ada baik dan ada buruk, seperti yang dibentangkan oleh penulis lah. Cumanya dalam konteks negara, kita lihat pada hari ini di saat hutang negara saban tahun kian membengkak 500 bilion dan menaik hingga 700 bilion kalau saya tak silap. Cumanya kalau kita lihat keadaan sekarang dengan harga minyak dinaikkan, harga gula dinaikkan, faktor utama kita melihat, kalau saya orang yang bukan belajar ekonomi, sudah pasti melihat yang kerajaan sengaja menaikkan, tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi negara, menambah hutang dan sebagainya. Mungkin saya nak tanya kepada independen sendiri, sekiranya Kang Kamarul tidak setuju, saya nak tanya kepada saudara Ganeswaran, perbincangan yang Ganeswaran bentangkan tadi banyak membincangkan berkaitan dengan baik dan buruk. Cuma pandangan saudara Ganeswaran sendiri, GST ini boleh atau baik atau tidak dilaksanakan? Okey, kalau baik sebab apa? Kalau tidak baik dan sebab apa? Dan mungkin ada faktor-faktor ataupun perkara lain yang boleh disanakan selain daripada GST untuk memperbaiki ekonomi negara. Itu saja. Kita kumpul soalan dulu. Okey. Ada soalan mungkin dari pihak. Ada. Pada ekonomi sendiri kalau ada. Bismillah. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya nak tanya, saya pernah pergi satu forum sebelum ni. Dia ada kata untuk negara lain yang ada melaksanakan GST ni, dia pendapatan negara ni dia meningkat. Dia ada GST dan dia meningkatkan juga pendapatan negara. Tapi macam Malaysia ni saya tak pastilah dia ada peningkatan pendapatan rakyat ke tak. Tapi kalau GST diadakan tapi pendapatan rakyat tu still sama ataupun sebab kita tahu kan Malaysia ni kalau orang yang kaya tu memang kaya dan jurang dia jauh lah kaya dengan miskin ni. Jadi nak minta pendapat lah, wajar ke tak GST ni? Siapa ni? Ya, soalan pertama boleh dijawab oleh saudara Ganesh dan soalan kedua oleh saudara Kamarul. Jadi soalan satu. Ada tanya? Apa kita jawab dulu? Nanti kita bikin dulu soalan. Terima kasih kepada saudara tadi atas soalan pertamanya. Kerana fokus saya datang pada hari ini pun memang saya nak fokuskan tumpukan kepada implikasi positif GST. Kenapa kita perlu GST? Walaupun kita tahu dan saya akui sendiri GST ni adalah regresif, mempunyai kesan negatifnya, tapi apa yang saya lihat, apa yang saya analisis, kesan positifnya lebih banyak dan lebih afdal sekiranya kita boleh laksanakan di Malaysia. Jadi kenapa? Apa implikasi positif yang pertama? Implikasi positif yang pertama, kita akan wujudnya satu sistem cukai yang lebih efisien. Kalau anda lihat, ini saya kongsi maklumat yang saya dapat daripada pemandu sendiri. Kita ada 13 juta golongan pekerja di Malaysia daripada dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun. Daripada 13 juta ini, hanya 1.7 juta sahaja yang berdaftar sebagai para pembayar cukai. 1.7 sahaja. Dan daripada 1.7 juta sahaja, daripada 1.7 juta ini, hanya 1 juta ataupun kurang yang membayar cukai setiap tahun. Ini kerana ada yang mendapat
1 juta yang membayar. Jadi anda lihat, kalau anda belajar ekonomi, anda akan ketahui bahawa sumber pendapatan negara yang utama bukanlah petroleum, bukanlah sumber balak daripada Kedah atau Kelantan, tapi sebenarnya adalah cukai langsung. Dan cukai langsung ni kalau anda lihat, pada masa yang sama, cukai yang lebih penting, cukai yang sangat penting juga adalah cukai tak langsung. Cukai tak langsung inilah yang meliputi cukai sales, cukai jualan ataupun cukai perkhidmatan yang anda bayar 6%, 10%. Jadi anda lihat, kalau hanya kurang daripada 1 juta yang membayar cukai cukai langsung ini, adakah ini cukup untuk meningkatkan pendapatan negara? Sudah semestinya tidak. Kita perlukan satu situasi di mana semua rakyat Malaysia sedar dan we contribute to the national revenue. Kita perlu sedar bahawa rakyat Malaysia, kita tahu ramai yang di luar, walaupun macam saudara Kamarul cakap tadi, dalam golongan poverty tegak ni, kemiskinan tegak hanya 1.2%. Namun kita perlu lihat golongan yang kita kategorikan sebagai dalam kelompok kemiskinan tegak ni, kita ikut indeks yang ditetapkan oleh Bank Negara, Bank Dunia. Bukan kita buat sendiri. Bank Dunia mengatakan bahawa sesiapa yang perbelanjaan sehariannya kurang daripada 1.25 US dollar sehari, bermaksud lebih kurang RM3 lebih Malaysia currency, boleh diklasifikasikan dalam kelompok kemiskinan tegak. Namun kalau kita lihat kemiskinan pula, sesiapa yang berpendapatan ataupun boleh diklasifikasikan dalam kumpulan pendapatan rendah, maksudnya RM800 atau RM900 ke bawah, mereka ini masuk dalam kumpulan kemiskinan. Jadi kita sedar ada wujudnya kelompok seperti itu di Malaysia. Tapi pada masa yang sama, kita juga ingin menyatakan di sini bahawa semua rakyat Malaysia perlu contribute to the national revenue. Inilah sebab kenapa GST ingin dibawa masuk. Semua orang rakyat Malaysia perlu eliminate ataupun menghapuskan mentality free rider. Dimaksud di mana kita nak dapat percuma. Semua benda kita harapkan kerajaan provide, tapi kita tak sanggup nak keluarkan duit atas nama kos hidup dan sebagainya. Mentality ini perlu dihapuskan dan GST akan menyebabkan salah satu implikasi yang positif. Yang kedua adalah macam Kamarul cakap tadi, pengurangan defisit kerajaan. Untuk sesiapa yang masih kurang sama-sama lagi tentang apa itu defisit. Defisit ini berlaku apabila perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan kerajaan. Okey, pada 2009 defisit kita adalah 6.6%. Maksudnya anggaplah kerajaan punya revenue adalah pendapatan adalah 100%. Perbelanjaan kerajaan adalah 106%. Kita berbelanja lebih daripada apa yang kita dapat. So pada tahun 2009, pada tahun Najib naik ke tampuk pemerintahan, Najib berkata kita kena kurangkan defisit ini. Semakin tinggi defisit, semakin banyak yang kita akan pinjam. Dan ini akan menyebabkan kepada macam saudara cakap tadi, hutang negara bengkak. Jadi untuk kurangkan defisit ini, kita perlu tingkatkan pendapatan kerajaan, dan GST macam yang saya cakap tadi, dia adalah broad base. Semua benda yang kita beli kita akan bayar cukai, dan ini akan pada satu tahap menyebabkan kerajaan mendapat cukai yang lebih tinggi. Ini adalah juga salah satu implikasi positif GST. Yang ketiga, kebergantungan terhadap sumber petroleum dan sumber balak akan berkurangan. Saudara dan saudari sekalian, kalau anda lihat sebelum tahun 1974 kita tak ada Petronas, dan apa-apa pelombongan minyak, ekstrakasi minyak di Malaysia ini dilakukan oleh syarikat-syarikat international. Dulu kita panggil sebagai Seven Sisters. Sekarang ini selepas 1974 kita dah ada Petronas. Bila adanya Petronas, pendapatan kerajaan menjadi berlipat kali ganda. Percaya atau tidak, lebih kurang 45% daripada pendapatan kerajaan, cukai langsung kerajaan datang daripada sumber petroleum. Ingin saya nyatakan sini, sumber petroleum ini tidak akan tahan lama. Situasi di Malaysia pada sekarang ini, sumber petroleum sudah mula berkurangan. Kita dah Petronas dah guna cara baru, teknologi baru, kita cuba cari perigi minyak yang baru, namun hasilnya tidak memberangsangkan, semakin berkurangan. Dan kita perlu ingat, sumber minyak ini bukan hanya untuk kita sahaja. Sumber minyak ini adalah untuk generasi masa depan. Anak cucu cicit kita akan menggunakan sumber minyak ini. Dan apa yang kita perlu pastikan adalah kita perlu pastikan kelangsungan kewujudan sumber minyak ini.
kalau kita asyik keluarkan minyak dan jual untuk menampung pendapatan negara, maka pada masa depan generasi muda akan kekurangan faktor pendapatan negara. Jadi bila adanya GST, ini akan menyebabkan pendapatan negara meningkat dan seterusnya akan menyebabkan kurangnya kebergantungan kerajaan terhadap sumber Petronas dan juga sumber balang. Kemudian implikasi positif yang seterusnya, cukai pendapatan individu dan cukai keuntungan syarikat akan berkurangan, patut berkurangan. Dan ini telah pun ditunjukkan oleh kerajaan. Bajet 2014 sebelum bajet ini, setiap cukai pendapatan individu yang paling tinggi adalah 26%. Tapi bila kerajaan kata kerajaan akan implementasikan GST, sekarang cukai paling tinggi adalah 25% sahaja, kurang 1%. Tapi perlu dikurangkan lagi. Dan cukai keuntungan syarikat sebelum ini adalah 25%. Sekarang ini telah dikurangkan kepada 24%. Dan ini perlu dikurangkan lagi. Kerana kita kena ingat GST ini dalam bahasa ekonomi sticky downward. Sekali GST diimplementasikan, tidak akan berkurangan, hanya akan meningkat. Dan apabila GST meningkat, kita inginkan kerajaan mengurangkan cukai pendapatan dan juga cukai keuntungan syarikat. Kenapa cukai pendapatan perlu dikurangkan? Kerana apabila cukai pendapatan itu berkurang, pendapatan boleh guna ataupun pendapatan yang anda ada selepas membayar cukai itu lebih tinggi. Ini menyebabkan anda boleh menampung impak inflation atau inflasi, dan kemudian taraf hidup anda juga akan meningkat. Ini sebabnya kalau anda lihat di ASEAN region, peringkat ASEAN, Malaysia punya cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat adalah antara yang tertinggi. Dan untuk apabila adanya GST, akan berlakunya pengurangan dari segi cukai pendapatan individu dan cukai keuntungan syarikat. Dan satu lagi sebab kenapa kita perlukan GST adalah kita perlu optimize situasi kewujudan pekerja asing di Malaysia. Kalau saudara-saudara lihat, dan sedang semakin tahun sampai tahun, kewujudan pekerja asing di Malaysia meningkat, bukan berkurang. Dan ini data yang saya dapat hari ini, Datuk Seri Ahmad Maslan bentang ke Parlimen hari ini, bahawa pada tahun 2010, percaya atau tidak, pengaliran keluar mata wang asing oleh kerana pekerja asing ini 13.4 bilion. 13.4 bilion pada 2010. Tapi lepas 2 tahun, selang 2 tahun lepas, 19.75 bilion mengalir keluar dari Malaysia. Pekerja-pekerja asing ini, mereka kerja di sini, tapi adakah mereka membayar cukai pendapatan? Tidak sama sekali. Kita kerja kat sini, tapi kita bayar cukai. Tapi mereka tak bayar, happy je. Hantar duit balik India, Bangla, enjoy kat sana. Jadi macam mana kita nak dapatkan balik duit kita ni? Adakah kita nak bagi orang India, Bangla, China semua ni enjoy semata-mata? Tidak. Mereka ini hanya membayar cukai secara tak langsung, levy, kita panggil levy. Dan lebih kurang dalam 1,800 atau 2,000 setahun, itu sahaja. Macam mana kita nak dapatkan duit kita adalah menerusi GST. Kerana setiap kali mereka ini membeli barangan, mereka perlu membayar GST. Dan macam inilah kita akan dapatkan balik hasil wang negara kita, dan ini akan membantu dalam peningkatan pendapatan negara. Dan akhir sekali, cukai GST ini, dengan adanya GST ini, syarikat dan pekedai tidak boleh terlepas dari cukai. Percaya atau tidak, banyak syarikat dan pekedai di Malaysia, mereka telah ramai yang didapati undeclared keuntungan mereka untuk lepas daripada cukai. Kalau siapa-siapa yang nak ambil akaun, saya rasa memang ada cara tertentu untuk macam mana kita nak tutup loophole supaya kita bayar cukai kurang. Dengan adanya GST macam saudara Kamul cakap tadi, akan dibayar pada setiap stage. Walaupun akan di-refund balik, mereka akan bayar terlebih dahulu. Dan ini akan memastikan sistem cukai itu lebih efisien dan setiap syarikat tidak boleh terlepas daripada pembayaran cukai mereka. Dan kenapa GST itu penting? GST macam saya cakap tadi, ia adalah cukai tak langsung. Jadi kalau anda lihat, ini data yang saya dapat daripada asli. Daripada 2010 hingga 2012, cukai tak langsung Malaysia berkurang pada kadar yang cukup menyedihkan. Pada 2010, kita punya cukai tak langsung adalah 19%. Tapi pada tahun 2012, cukai tak langsung kita hanya adalah lebih kurang 17%, 17.8%.
Jadi kita perlu sedar bahawa cukai tak langsung ini sedang berkurang. Dan untuk meningkatkan pendapatan negara, kita perlu perhebatkan lagi generation of revenue. Dan GST akan menjadi salah satu langkah ataupun faktor yang bagus untuk meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih saudara Ganeswaran. Saudara-saudari mahasiswa, hakikatnya daripada 6.4 juta daripada yang berdaftar sebagai pembayar cukai, hanya 1.7 juta sahaja yang membayar cukai. Dan kesedaran rakyat Malaysia tentang kebertanggungjawaban untuk membayar cukai itu masih rendah. Dan di samping itu juga saya rasa saudara tak jawab soalan terakhir untuk punya, adakah tiada cara lain selain dari GST untuk kita memperbaiki struktur ekonomi situasi yang berlaku sekarang ini selain daripada GST? Saya rasa kita tidak boleh lari daripada GST sebab kita perlukan satu sistem pencukaian yang efisien. Percaya atau tidak, balik-balik kita perlukan satu sistem cukai yang efisien. Namun pada masa yang sama, ini saya simpan untuk kesimpulan saya, tapi saya nyatakan di sini, GST semata-mata percayalah tidak akan cukup untuk membuatkan sistem kewangan Malaysia ini kebal daripada mana-mana masalah. Ini kerana kalau kita lihat, kita perlu atasi ketirisan kewangan yang berlaku. Okay? Macam contohnya, kita perlukan sistem subsidi yang lebih efisien. Sekarang ini subsidi kita lihat, saya kelompokkan pada 5 kelompok, 5 grup. Orang kaya dapat subsidi, orang yang gaji 10,000 pun dapat subsidi. Bangla, pendatang asing tanpa izin, dengan izin dapat subsidi. Semua orang dapat subsidi. So, sistem subsidi di Malaysia ini adalah sesuatu yang tidak efisien. Dan pada masa yang sama, kerajaan pula atas dasar ingin memenangi hati rakyat, ya, rakyat didahulukan, katakan kita ada sistem macam BRIM 1, BRIM 2, 3, 4 sampai Najib kata 1,200 kita bagi macam tu je. Patutnya kita tahulah, kita memang kita nak menang hati rakyat, kita nak tukar di tampuk pemerintahan. Tapi kalau boleh, kalau kita mampu jimat perbelanjaan negara dari aspek-aspek seperti ini. Satu lagi, duit bil elektrik rumah PM kita sampai 2.2 juta. PM tak nak guna sangat FLX, nak juga guna Honda Accord. So kalau macam itulah situasi kat Malaysia, dia spend lebih, tapi akhirnya siapa terima akibat? Kita juga. GST ini sesuatu yang penting, tapi pada masa yang sama dia perlu dikelompokkan dengan faktor-faktor ataupun langkah-langkah yang lain supaya rakyat tidak terbeban dengan begitu berat. Terima kasih saudara Ganeswaran. Tadi kalau cakap saya lupa apa yang komen balik tadi. Allah. Okeylah, kita terus kepada panel seterusnya. Saudara Kamarul, tadi soalannya berkaitan dengan